Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat ceria ini, pagi 27 Ramadan 1441, kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang saya pilih perbincangan kita pada kali ini, iaitulah tadabbur salah satu daripada ayat puasa. Jadi para jemaah yang ada mushaf di tangan ataupun melalui handphone boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Allah Ta'ala letak satu tempat sahaja, iaitulah dia panggil ayatus siyam, ayat as-siyam, ayat-ayat hukum hakam puasa. Di mana ayatnya? Tanda surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 183. 183 berakhir tentang puasa ini pada ayat 187. 83, 4, 5, 6, 7. 5 ayat. Kemudian penutup kepada ayat puasa ini 188. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, ana dah baca sebuah buku yang menarik, nama dia Bada'i'ul Ma'ani. Bada'i'ul Ma'ani, ayatus siyam, tadabbur wa tahlil wa tahlil, tadabburun wa tahlilun. Mana Bada'i'ul Ma'ani, makna yang cukup indah, ayat-ayat tentang ayat-ayat puasa kita tadabbur dan kita analisa. Alhamdulillah, cuba tengok dalam YouTube, saya dah huraikan beberapa siri kuliah, baca kitab ni kecil je, Bada'i'ul Ma'ani. Jadi alhamdulillah, ayat-ayat puasa ni telah kita hurai, cuma dalam pada pagi ini ana akan ambil satu ayat je. Tanda tuan-tuan, ayat 186. Kita tak mula dari awal sebab sudah ada dalam rakaman, tajuk dia Bada'i'. Ataupun cari dalam Malaysia, saya tulis tajuk tadabbur ayat-ayat puasa. Yang kita nak bincang satu tajuk khas tentang kaitan Ramadan dengan doa yang terletak pada ayat 186. Maknanya di tengah-tengah ayat puasa, bermula 183 sehingga 187, Allah Ta'ala celahkan satu ayat 186 khas tentang doa. Maka berhenti lama di sini para ulama tadabbur, berfikir, merenung, kenapa tengah-tengah puasa, bincang bab puasa, boleh makan masa mana, tak boleh makan waktu mana, orang yang dibenarkan berbuka puasa kerana keuzuran atau musafir, tiba-tiba di celahnya ada ayat tentang doa. Di sana ada rahsia. Kita bongkar rahsia ayat ini insya-Allah dalam masa yang sangat ringkas ini. Yang pertama kita baca ayat 186. Saya baca satu ayat je kerana nak ringkaskan masa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, terjemahan dia. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai aku. Allah perintahkan kepada Nabi, kalau orang tanya tentang aku, maka beritahu kepada mereka, itu dalam kurungan. Maka beritahu kepada mereka
dalam kurungan. Sepatutnya tak ada. Allah Ta'ala sebut, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Dekat dengan kamu. Tak ada jauh. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Allah kata, kalau mau berdoa, aku perkenan. Maknanya syaratnya kita kena mula dulu. Allah Ta'ala sambut. Dalam ayat lain Tuhan kata, fazkuruni azkurukum. Mu ingat aku ingat kamu. Maknanya kita hamba ni kena tunjuk berkehendak. Tunjuk kita berhajat. Tunjuk kita ni lemah. Bergantung kita kepada Allah yang Maha Berkuasa. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Tengok dalam pimpinan dia ada nota 68 di bawah. Penerimaan Tuhan akan doa dan permohonan hambanya itu adalah berdasarkan kepada peraturan ataupun undang-undang Allah yang telah ditentukan. Maka tiap-tiap doa dan permohonan itu hendaklah diiringi sama dengan amal dan usaha yang sungguh-sungguh. Mengikut peraturan undang-undang Allah yang berlaku kepada sekalian alam. Jadi tamaklah kita petikan terjemahan dalam kitab kita, Pimpinan Ar-Rahman. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Baiklah para penonton sekalian, kita pergi kepada Bada'iul Ma'ani, apa yang dia nak huraikan dalam ini. Maka dalam ayat puasa ni terhenti seketika, iaitulah di ayat yang ke-186 ataupun dalam ayat susunan ayat puasa, ayat yang keempat. Kaitan ayat ini dengan sebelumnya. Sebelumnya apa? Allah SWT perintahkan kita berpuasa dan menjaga hari-hari yang diperintahkan puasa, ayam ma'dudat, hari-hari yang hanya beberapa hari yang berbilang sahaja, sama ada 29 ataupun 30 hari, tak lebih. Bulan Qamari, bulan Hijri dia tak ada 31. Kalau ada juga tu awak buat sendiri, bukan daripada syariat. Maka Allah SWT galakkan kita supaya bertakbir dan bersyukur apabila kita selesai daripada mana? Selesai daripada berpuasa, hendaklah kita bertakbir. Jadi insya-Allah ana akan berjalan tadabbur ayat ini sikit-sikit setiap pagi untuk kita menghayati ayat puasa ini. Ayat puasa bermula 183 kan, berakhir dengan 187 dan ditutup dengan ayat 188. Rahsia ini mesti digali. Maka Allah SWT memberitahu dalam ayat ini bahawa aku tengok kepada keadaan kamu. Jadi Allah Ta'ala tengok semua kan. Dan Allah Ta'ala mendengar serta memperkenankan doa-doa kamu. Maka marilah ayat Quran ini. Wa iza sa'alaka ibadi anni, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba-hamba aku tanya tentang aku. Biasalah kan, orang mukmin mari tanya tentang Allah Azza wa Jalla macam mana. Bagaimana cara kita nak berinteraksi? Itu dia panggil soalan. Kerana itu ada riwayat mengatakan sahabat ni mari tanya Allah Ta'ala ni dekat ke jauh? Qarib am ba'id? Kalau dekat, kita nunaji, kita bermunajat. Bermunajat bermakna kita berbisik. Itu mana munajat. Cuma kita sekarang ni bila ahli-ahli artis selebriti dakwah ni menggunakan zikir munajat dengan angkat suara. Itu sebenarnya menyalahi peraturan kalau kata munajat maknanya kita berbisik, yunaji rabbahu, berbisik dengan Allah. Kita senyap-senyap, perlahan-perlahan, bukannya melawan kuat.
Ni tidak ni habis mikrofonnya pasang. Kalau di Arafah tu gak zikir munajat, bergepoh habis. Zikir lain nak zikir pun terganggu. Ni kerja dia panggil ahli-ahli selebriti dakwah. Baik. Am ba'id fanunadi. Kalau Allah Ta'ala jauh, kita nak panggil. Maka Allah SWT jawab, wa iza sa'alaka ibadi anni. Kalau hamba aku tanya aku, mu jawab. Jadi ayat Quran ini satu kemuliaan bagi Nabi SAW. Allah Ta'ala perintahkan dia persediaan jawapan. Allahu Akbar. Ai an qurbi. Qal fa inni qarib. Tengok dalam ayat ni. Cuba tadabbur yang ada Quran tu, tengok Quran. Kalau hamba aku tanya tentang aku, jawab. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allahu Akbar. Dalam ayat lain, kalau mereka tanya, Allah Ta'ala faqul, memberi jawapan kepada mereka dengan jawapan yang ada dalam ayat. Tapi berbeza dengan ayat doa ni, Allah tak suruh Nabi kata. Tak kata, faqul inni qarib, memberi jawapan kepada mereka, Allah dekat. La, terus Tuhan jawab. Wa iza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib, aku dekat. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan bahawa betapa dekatnya, betapa rapatnya Allah Azza wa Jalla dengan hamba-hamba dia apabila hamba itu berdoa, memohon, mengangkat pertolongan, memohon permohonan atau mengangkat pengaduan, inni qarib, aku dekat. Sehingga kan para ulama mengatakan Allah Ta'ala buang kalimah qul di sini berbeza dengan ayat-ayat lain. Ada sebuah buku yang ditulis oleh guru saya, Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah ta'ala, dia tulis As-Su'al wal Jawab fi Ayatil Kitab. Soalan dan jawapan dalam ayat-ayat Quran. Dia bahapannya di sini, fa inni qarib, Allah Ta'ala gugur tak sebut faqul inni qarib. Sebab apa? Nak menunjukkan betapa dekatnya Allah Azza wa Jalla dengan hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana pula dekat di sini dengan Allah Ta'ala ni, subhana rabbiyal a'la, Allah Ta'ala maha tinggi. Kita kata Allah Ta'ala maha tinggi kedudukannya, tapi nak bagi tahunya ilmu Allah Ta'ala yuhit, dekat dengan hamba dia, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita jangan duk mikir nak panggil hak jauh, nak panggil dekat. Yang penting Allah Ta'ala tu dekat. Bila dia dekat, kamu berdoa lah, kamu bermunajat lah kepada Allah. Allah kata apa? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Bila mendoa, Allah Ta'ala perkenan. Dalam ayat ini, tanda tuan-tuan, para jemaah sekalian, tanda. Yang pertama, annal ikhlas fid du'a. Ikhlaskan doa kita itu kerana Allah. Itu di antara cara kita nak qabul, mustajabkan doa. Iza da'an. Bila mau panggil, panggil aku. Maka satu kesilapan yang dibuat oleh sebahagian orang bila nak berdoa, kita pergi cari orang tengah. Pasal itulah para ulama mengatakan kita jangan jadikan Tuhan ni macam pegawai-pegawai kita. Kita nak suruh cepat lulus, kita pergi cari orang tengah. Kawan kepada pegawai, tolonglah kawan saya tu. Ni surat permohonan dia. Dia panggil wasitah. Allah tidak perlu pada wasitah. Terus kata, Ya Rab, aku nak gini. Tolonglah aku ya Rab. Terus pada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk cari kubur-kubur wali, cari tok keramat, nak suruh jadi orang tengah. Tidak. Cuma orang tengah yang dibenarkan, sekadar kita pergi jumpa orang saleh, orang alim, kita minta dia tolong doakan kita. Itu boleh. Dia panggil tawassul bi du'a'is salihin, yang hidup. Jangan yang mati. Kemudian Allah Ta'ala kata, dalam ayat ini juga isbatus sam'. Kita isbat Allah Ta'ala tu mendengar. Kan? Kaunuhu sami'an. Yang tuan-tuan duk hafal tu. Maka kalau tak dengar macam dia nak jawab. Allah Ta'ala tu mendengar dia. Maha mendengar. Yang ketiga, ayat ini duduk di celah-celah di antara ayat puasa. Tiba-tiba mari ayat supaya berdoa menunjukkan bahawa puasa itu sendiri min asbabi ijabati du'a,
menjadi sebab diperkenankan doa. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita mengatakan, Ramadan dan doa ni satu perkara sinonim yang tidak boleh berpisah. Yang tidak boleh berpisah, maka kita jangan pisahkan. Setiap masa kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, jangan duk cari benda yang pelik-pelik. Ni kita ni bila nak doa, kita cari lah. Orang berpuasa semuanya mustajab doa. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Allah perintahkan, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Ini syarat. Mau berdoa bukan setakat relax begitu. La, ada syarat lagi. Syaratnya فَلْيَسْتَجِيبُوا ay al-istislam wal-inqiyad, adalah kamu taat, tunduk, akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, dan terus beriman. Mana syarat nak kabul doa, yang pertama sekali orang tu orang beriman. Yang kedua, orang yang patuh kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, orang yang bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doa ada syarat-syarat dia tersendiri, hendaklah orang itu beriman. Ada juga dalam hadis tu. Allah kata, aku perkenankan doa walaupun orang kafir. Jawabnya ketika dizalimi. Orang yang dizalimi, kalau dia berdoa, doanya mustajab. Walau kana kafiran, walaupun orang bukan Islam. Jangan zalim orang. Kita kata tak apa, kita zalim dia ni orang non muslim, kafir dia ni, kita zalim lah. Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil tindakan kepada, kalaulah si zalim itu orang Islam, zalim kepada orang kafir doa, kena atas kepala dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu keadilan Allah Azza wa Jalla. Maka di akhir ayat Tuhan kata, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka itu mendapat pimpinan, petunjuk ke jalan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala beritahu, kata Abu Hayyan rahimahullah Ta'ala, Allah Ta'ala akhiri ayat ini dengan biraja'ir rusydi. Allah Ta'ala nak beri rusyd, maknanya kematangan, kecerdikan, kehebatan kepada orang yang berdoa ini. Sebab apa? Bila Allah SWT perkenankan doa, permohonan kita, maka banyaklah kebaikan yang kita akan dapat. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat. Itu dia panggil satu ayat kita tadabbur, boleh berbincang dengan begitu panjang. Kita pergi kepada apakah itu doa. Bila kita kata doa tu apa? Apa itu doa? Jawabnya, doa itu iaitulah ar-raghbatu ilallah wastimdadul ma'unati min. Orang yang minta pertolongan Allah Ta'ala dan sangat-sangat mengharapkan Allah dalam urusan dunia dan juga akhirat. Kita mesti doa. Batu itu dipanggil doa. Karena itulah doa ini dikira doa apa? Ad-du'ahu huwal ibadah. Doa itu dikira sebagai ibadat. Oleh kerana doa itu ibadat, ad-du'a huwal ibadah. Sebagaimana dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri dikira ibadat. Dan juga dalam hadis lain, afdalul ibadah ad-du'a. Ibadat yang baik itu doa. Jadi para jemaah sekalian, maka oleh kerana doa itu ibadat, tak boleh kita berdoa kepada makhluk lah. Berdoa minta dengan makhluk tak mungkin. Tapi kita berdoa untuk kita dan juga untuk orang yang sudah mati, memang diminta doa. Ya Allah, berilah keampunan kepada saya. Ya Allah, berilah keampunan kepada dua ibu bapaku. Kan? Di akhir Ramadan ni kita diminta supaya berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afu, pemaaf, suka memaafkan hamba-Mu, maka maaflah aku. Sehingga ada ulama tadabbur, dia kata apa beza di antara afuun dengan al-ghafur, kan? Allahumma ufili, ya Allah ampunlah dosa aku. Kata di para ulama, dia kata ampun dosa, ighfir, ampun dosa, itu Allah Ta'ala hapuskan dosa, tapi rekodnya kekal. Berbeza dengan al-afu, al-mu'afa, bila Allah Ta'ala maafkan, maka rekod esok dipadamkan. Dalam hadis yang panjang, Nabi kita SAW beritahu di akhirat esok, dia panggil hadis as-sijilat. Setiap orang akan diberi buku rekod, 99 buku rekod, maka orang ni akan baca setiap orang. Ada hamba Allah Ta'ala ni, bila dia tengok rekod dia ni dosa kecil. Orang ni tengok tu, orang ni dengar.
Dia menggigil, takut. Bilalah nak sampai kepada rekod dosa besar. Akhir kali, tamat dia punya sijilat, tak ada cerita dosa besar dia. Apa yang pernah dia buat atas dunia dulu. Na'udzubillah lah. Kan dia pernah terjebak dengan dosa-dosa besar. Tiba-tiba tak ada. Dia tanya malaikat, habis dah ke buku rekod aku ni? Malaikat kata, habis dah untuk kau baca di sini. Dia kata, ada lagi dosa yang aku buat atas dunia dulu. Kenapa tidak ada sini? Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan. Jawapan daripada malaikat. Allah Ta'ala telah rahsiakan dosa kamu. Satarta alaik fid dunia. Allah Ta'ala telah sembunyikan dosa ini, dosa kamu di dunia dulu. Maka Allah, kamu telah bertaubat, kamu telah minta maaf. Innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka pada saat itu, Allah Ta'ala rahsiakan pada hari ini, kamu tidak baca dosa ini di hadapan khalayak. Allahu Akbar. Ini rahsia. Sebab apa? Aisyah radhiyallahu anha ketika mari jumpa dengan Nabi SAW, dia tanya, Ya Rasulullah, sekiranya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa doa yang saya nak baca? Nabi kita ajar doa. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau afu, pemaaf, suka memaafkan hamba-Mu, maafilah dosa aku. Sampai orang kata, satu malam kita nak baca ni je? Iya. Kalau Allah Ta'ala maaf, bahagia kita dunia dan di akhirat. Tidak ada lebih daripada itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini kadang-kadang kita nak cari, tidak jadi masalah. Kita nak doa yang lain. Ya Allah, jadikan, bebaskan aku daripada api neraka. Bebaskan dua ibu bapa aku. Tak jadi masalah. Ada pula orang tanya, dia kata, Ustaz, doa tu kan Nabi ajar kepada Aisyah. Kenapa kita nak baca? Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Kata semua, Jazakillahu khaira ya ummah. Allah Ta'ala lah balas kebajikan yang besar kepada Ummul Mukminin Aisyah. Kerana dia tanya, doa ni sampai kepada kita. Kalau dia tak tanya, mungkin tak sampai kepada kita. Jangan pula duk falsafah, ini doa untuk Aisyah je. Nabi kata, untuk enti je, zaujati. Lah, Nabi kata, kalau jumpa Lailatul Qadar, baca doa ni. Subhanallah. Itu dia panggil fiqhud doa. Ada sebuah buku yang saya huraikan, Perisai Muslim. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Perisai Muslim ni kita dah syarahkan. Ana syarah di awal saya balik ke Malaysia dulu, di antara buku yang awal yang kita syarah, nama dia Perisai Muslim. Ada 40 siri kuliah. Tuan cari dalam YouTube, syarah Perisai Muslim, 40 siri kuliah. Tapi oleh kerana masa tu di awal, peringkat awal, ana pun tak perasan yang video ni akan jadi global sampai didengari oleh seluruh dunia. Jadi banyak bahasa Kelantan lah dalam tu, tuan-tuan boleh faham lah insya-Allah. Kalau tak faham, tanyalah kawan-kawan orang Kelantan, kata ni makna gapo ni ustaz kata ni kan, insya-Allah. Jadi dalam Perisai nampak yang kecil, tapi 40 siri kuliah saya syarahkan. Setiap bacaan ada hikmah. Kita kata masya-Allah tabarakallah, betapa tingginya nilai, betapa besarnya agungnya kalimat yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah Taala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim, cakap pendek makna panjang. Itu dia panggil jawami'ul kalim. Mereka doa-doa, ad-du'a al-ma'thur, doa-doa an-nabawi yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil doa yang sangat besar, kerana dia mempunyai makna yang tersendiri, makna yang sangat mendalam. Dia panggil ad-du'a an-nabawi, doa daripada Nabi. Sebab itulah ada sahabat kita ni, kadang-kadang dia buat dia punya syarikat ke, dia buat channel dia, channel An-Nabawi. Kita kata jangan. Nabawi itu sebuah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam at-tibbun nabawi. Maknanya perubatan ambil daripada Nabi, maknanya daripada sunnah Nabi. Ni kita buat channel Nabawi, kamu ni duk sia hadis-hadis yang palsu dalam tu, ni bahaya sekali. Dia panggil talbis. Talbis ni maknanya buat orang panggil mengabui mata pendengar, sedangkan kita jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang guna nabawi, al-masjid an-nabawi, masjid Nabi, ad-du'a an-nabawi, ini channel Nabawi. Mana adakah channel kita ni semuanya sunnah yang baik, as-sahihah, ataupun kita sebut benda-benda yang karut, maka hati-hati. Baiklah para jemaah sekalian, Allah SWT telah sebut kepada kita dalam ayat ini, kita tadabbur, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada faqul. Cuba tengok dalam ayat lain semua Tuhan kata faqul bila mari soalan. Tapi dalam ayat ini la fa inni qarib, digugurkan kalimah qul sebagaimana soalan yang lain.
nak menunjukkan betapa dekatnya Allah, dekatnya. Fa inni qarib, aku sangat dekat, kamu jangan bimbang, bisik je dengan aku. Maka kata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Waktu yang paling tepat sekali hamba Allah Taala dengan Allah ni bila? Ketika dia sujud. Kata di para ulama, mulut di atas lantai, tempat yang paling rendah sekali dalam salat, tapi didengari oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi kedudukannya, subhanallah. Maka dalam hadis Nabi kata apa? Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa dia tak minta dengan Allah, Allah Taala murka. Manusia ni jangan, kata di seorang penyair, ada yang mengatakan penyair ini Abul Atahiyah, dia kata apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Masya-Allah, tabarakallah. Ini menarik ni, kita belajar syair. Allah murka kalau kamu tak minta dengan dia. Tapi berbeza dengan anak Adam, kalau kita banyak minta, marah pula dia, kan? Kamu janganlah minta dengan anak Adam hajat kamu, mintalah dengan Allah yang pintu-pintu rahmatnya la tuhjabu, tidak tertutup. Masya-Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, tadi saya dah sebut hadis afdalul ibadah ad-du'a, ibadat yang terbaik doa selain daripada kita salat tu, mana doa ni ibadat. Dalam hadis An-Nu'man, ad-du'a huwal ibadatu qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa itu ibadat. Maka tak boleh kita palingkan doa kita kepada makhluk lain sebab dia ibadat. Ibadat ni hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar tuan-tuan, kita tengok siapa kita. Inna abkhalan nas man bakhila bis salam. Di antara manusia yang bakhil itu, iaitulah manusia yang bakhil beri salam. Dia bakhil nak beri salam kepada orang. Bakhil nak beri salam. Kita jumpa orang wadah, tak kata assalamualaikum. Itu manusia bakhil nama tu. Bukan bakhil dengan fulus saja. Wa'ajazan nas. Allahu akbar. Manusia yang paling lemah. Manusia yang paling lemah, yang paling lembek, tak bermaya, kata orang. Man ajaza anid doa, orang yang sangat lemah nak berdoa. Nak kata ya Rabbi tak boleh. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Ya'la Ibn Hibban dan lain-lain, dan At-Tabarani dalam kitabnya Ad-Du'a. Kita hari ini banyak orang lemah. OKU kita dalam bab doa. Kalau ada masalah apa-apa, sampailah dia ke masjid. Dah, lilah duduk depan tangga masjid. Cari siapa? Nak jumpa dengan ustaz. Ustaz mana? Ustaz sini. Padahal dia cakap tu ustaz dah. Setengah tu nak jumpa dengan Pak Imam. Mana Pak Imam? Padahal dia cakap Pak Imam. Nak cerita dia tak pernah mari masjid. Sebab apa? Nak minta tolong berdoa, mak saya sakit. Nak tolong doa anak saya nak masuk peperiksaan, nak pergi interview. Kita kata Masya Allah, tabarak. Ini dia katakan, wa'ajazan nas, manusia yang paling lemah, manusia yang tak pandai nak berdoa. Sedangkan doa tu dengan bahasa Melayu pun boleh, tuan-tuan. Ni bila mari Ramadan, musim yang begitu besar khairat ni, berdoa. Lepas solat kita berdoa, pagi doa, waktu nak buka puasa doa, malam kita munajat, kita doa. Cuma cara doa tu senang je. Cara nak doa, yang pertama sekali kita baca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. 3 ni, kemudian teruskan dengan doa bahasa Melayu. Tak usah duduk mikir panjang. Terus je. Ya Allah, ya Tuhanku, anak aku sakit, sembuhlah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ibu saya tak segar, tak sihat, tolonglah, berilah kesembuhan. Ya Allah, ya Tuhan, anak aku nak masuk interview. Ya Allah, ya Tuhanku, anak saya nak masuk U. Ya Allah, ya Tuhanku, anak saya ni tak ada orang minta. Contohnya, sebut, jangan malu dengan Tuhan. Allah Ta'ala tegur Nabi Musa, dia kata, ya Musa, kalau tali kasutmu putus, minta dengan aku. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Daripada Salman radhiyallahu anhu, Salman kata apa? Inna allaha hayyun karimun, yastahi iza rafa'ar rajulu ilaihi yadayh, an yaruddahuma sifran khaibatain. Salman kata, Allah Ta'ala hayyun karim, yang maha hidup, yang maha mulia. Allah Ta'ala malu. Mana malu di sini, Allah Ta'ala tak suka bila hamba dia angkat tangan dua-dua, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah Ta'ala nak tolak kosong saja. La, Tuhan akan beri walaupun bagaimana cara.
Allahu Akbar. Dan dalam hadis lain, hadis-hadis Tirmizi daripada Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah bid'awatin." Mana-mana orang Islam yang berdoa di atas muka dunia ini dengan satu doa, illa atahu Allahu iyyaha. Allah Taala pun pergi. Mana Allah Taala dengar. Illa Allah Taala anugerahkan, beri apa dia minta. Ini yang pertama. Tulis itu. Cara Tuhan kabul doa yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala beri apa dia minta. Kita minta nak lulus. Minta nak projek. Minta nak dapat isteri, dapat. Minta nak dapat anak, boleh anak. Masya Allah. Cara yang kedua, surifan. Ataupun ditukar daripadanya benda yang tak baik seumpamanya. Contohnya orang ni doa nak benda ni, tapi Tuhan tak bagi benda tu, ditukarkan. Benda yang tak baik nak berlaku pada orang ni, diketepikan. Maknanya yang pertama dikabulkan doa. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tukar. Asalnya nak jadi tak baik pada dia, dengan sebab dia doa, maka keburukan itu tidak tertimpa atas dia. Tapi yang dia minta tadi ditukar, benda lain yang dia dapat. Yang ketiga, dalam hadis ni dia kata malam yad'u bi ma'samin aw qati'atir rahim. Syaratnya jangan doa dengan benda dosa ataupun doa nak suruh putus silaturahim. Ni ada orang ni, ya Allah ya Tuhanku, binasalah orang dua orang ni, ibu bapa ni, itu dia panggil putus silaturahim, tak boleh. Ataupun doa dengan dosa, ya Allah ya Tuhanku, luluskanlah permohonan riba aku nak berniaga ni. Itu dosa nama dia. Jangan minta benda-benda yang pelik-pelik. Itu dua adalah hadis ini dalam Tirmizi. Tak tambah. Cara yang ketiga Allah Taala kabul doa, maknanya janji Allah Taala sebut dia. Wa iza da'an ujibu da'watad da'i iza da. Aku perkenankan doa bila orang berdoa. Aku perkenankan. Tapi kena ingat, sama ada perkenan tu dengan makna Allah beri terus apa yang dia minta, ataupun ditukar benda yang tak baik, jadi tak kena atas dia. Yang ketiga, Allah simpan. Mu tak boleh ambil atas dunia benda ni. Boleh jadi dengan sebab mu dapat benda ni, kamu akan jadi takabur, akan jadi lara, akan jadi merusakkan kamu sendiri. Maka Allah simpankan pahala ujibu da'watad di akhirat. Maknanya orang yang berdoa dia tidak akan rugi sama sekali. Sama ada Allah kabulkan atas dunia, Allah palingkan benda yang tak baik nak timpa dia, ataupun dia tak dapat apa-apa atas dunia, tapi dia akan dapat pahala di akhirat. Setiap kali kita berdoa, pahala di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Ingatlah. 3 cara Tuhan kabul doa. Artinya yang kata Tuhan tak kabul doa aku, kabul dah. Cuma cara dia seperti yang saya sebut tadi. Baik. Sekarang ni saya nak ringkas ya tadabbur ni. Tuan-tuan apa penat dah. Tahajud kuat semalam, malam 27, ngantuk. Cuma kita nak tunggu duha. Bila masuk duha, boleh rehat sekejap. Walid doa adabun. Di antaranya doa itu ada beberapa adab. Kita belajar. Doa ni ada beberapa adab yang kita kena ambil kira. Setiap benda tu ada disiplin. Kan? Setiap benda tu ada apa? Ada disiplin. Dalam bahasa mudah yang kita dengar hari-hari ni, hari zaman PKP ni, SOP. Mengirut SOP. Nak solat kena jarak, SOP. Nak pergi keluar rumah kena SOP, pakai mask. Jadi SOP doa ni apa dia? Tanda. Yang pertama, an yatahayyan al-awqat al-fadilah. Dia kena cari waktu-waktu yang mempunyai kelebihan yang tersendiri. Tanda tuan-tuan. Waktu kelebihan tersendiri ni berapa ada? Ada 7 tempat. Tanda 7 tempat ni. Yang pertama, waktu sahur. Ini peluang. Kita bangun nak sahur, solat dulu. Tamatkan solat witir kita, kemudian kita doa. Apa doa yang kita nak? Masya Allah, tabarakallah. Dalam hadis Amr bin Abasah, aqrabu ma yakunun rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Di antara tempat yang paling hampir kita dengan Allah di akhir malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullah fi tilka as-sa'ah fakun.
Kalau kamu mampu untuk berzikir pada waktu itu, naklah kamu jadi orang berzikir. Bangun sekejap. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Baik, yang kedua, dalam Muslim kata, wahya kulla lailatin. Setiap malam. Bukan kata malam tu malam ni je. Ni ada orang duk sebab kata-kata Imam Syafi'i. Aku dengar mustajab doa tu 5 malam. Kan? Malam tu malam ni. Kita kata, dalam riwayat Imam Ahmad ni kata, setiap malam. Akhir malam, setiap malam. Bukan kata tunggu 5 malam je. Bukan malam 7 saja. Yang kedua, tempat yang paling waktu, tempat yang mustajab, yang besar, iaitulah ketika kita sujud. Saya dah baca hadis tadi. Tempat yang paling hampir hamba dengan Tuhannya waktu dia sujud. Nabi kata, fajtahidu fid du'a. Kuatlah kamu doa dalam sujud. Faqaminun an yustajaba lakum. Tempat yang hampir Allah Ta'ala perkenan. Maksudnya tempat yang mustajab doa, situ. Ketika sujud. Yang ketiga, indal azan. Ketika azan. Ketika azan, kita jawab azan, sudah jawab azan, kita doa ke Nabi SAW. Kemudian kita doa untuk kita. Doa di antara azan dengan iqamat. Jadi kita solat sunat, kita doa sambil tunggu imam keluar. Ni tidak ni asyik duk tunggu. Lambat imam ni. Lagi lama imam, lagi banyak doa. Masya Allah, tabarak. Itu dia panggil indal azan. Yang keempat di antara azan dengan iqamah. Kata Nabi SAW, la yuraddu du'a bainal azan wa iqamah. Allah Ta'ala tidak tolak doa di antara azan dan iqamah. Tadi, yang ketiga tadi, indal azan, ketika azan. Ketika azan, jangan berbual. Jangan berbual. Jawab azan, kemudian cerah tu kita doa. Masya Allah, tabarakallah. Sebab ada hadis kata, iza nadal munadi. Apabila muazzin melaungkan azan, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, wastujib berdoa dan diperkenankan doa. Ada ini dikeluar oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi dan lain-lain. Masya Allah, dan juga disebut dalam silsilah as-sahihah. Mana ketika azan. Yang keempat, di antara azan dengan iqamat, itulah dia panggil doa mustajab. Yang kelima, inda liqa'il adu, ketika bertemu dengan musuh. Kita nak berperang, ketika itu kita kena doa. Waktu mustajab. Yang keenam, inda nuzulil matar, ketika turunnya hujan. Waktu turun hujan, kalau boleh, mula-mula turun. Allahumma sayyiban nafi'an, kemudian kita berdoa, Allah bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ya Allah berilah kepada aku rahmatmu, sebagaimana engkau turunkan air rahmat ini, curahkanlah dalam hatiku. Masya Allah, tabarakallah, doa. Ini ada jemaah ni, bila saya doa di sini, dia kata, Ustaz tolong tulis, ambil je rakaman ni, saya pun tak mampu nak tulis setiap benda yang saya ceritakan. Jadi para penonton, tolong tulislah kepada sahabat-sahabat di tempat, di live kita ni, insyaAllah. Yang ketujuh, iaitulah saat terakhir bila hari Jumaat, petang hari Jumaat. Dalam hadis Nabi kata yaumul jamaah sinta asyrata sa'ah. Dalam hari Jumaat tu ada 12 saat, 12 ketika. Maka hadis mustajab doa, faltamisuha, kamu carilah waktu tu di akhir petang hari Jumaat lepas solat asar sebelum maghrib tu kita doa. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang mengatakan juga ketika imam duduk di atas mimbar sampai solat salat. Jadi masa mana kita nak doa? Waktu khutbah tak boleh nak berdoa. Waktu berdoanya waktu di antara dua khutbah. Imam khatib duduk sekejap, kita pun ya Rabbi lalu. Maknanya tuan-tuan kena fokus. Fokus apa? Fokus tajuk apa yang kita nak bincang hari ni. Hari ni kita sedang susah hati sebab sekian-sekian. Covid mari. Maka kita, ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah Covid ni. Ya Allah, ya Tuhanku, mak saya dalam hospital, sembuhlah dia. Maknanya sebab imam khatib duduk di antara dua khutbah sekejap. Sebab itulah saya tegur sebahagian daripada Tok Bilal, muazzin ni, kalau di antara dua khutbah, dia pula baca doa tak. Fayaquluna astaghfirullah. Saya kata ini mengganggu orang lain nak doa. Bilal, kamu doalah untuk diri kamu, biarlah orang lain untuk doa untuk diri mereka. InsyaAllah. Tak perlu kita nak sibuk-sibuk waktu tu. Di antara lagi, tanda. Kita kena doa mengikut keadaan. Mengikut keadaan juga.
Apa dia keadaan dia? Keadaan dianya seeloknya kita yang tadi dia panggil awqat, waktu yang mustajab. Bila? Waktu 7 ada tanda. Waktu sahur, waktu sujud, ketika azan, antara azan dengan iqamat, ketika bertemu dengan musuh, ketika turun hujan, dan hari terakhir di hari Jumaat. Saya tambah satu lagi, yang ke-8. Yang ke-8 ketika berlakunya Ramadan, iaitu waktu nak buka puasa. Ataupun yang ke-8 ni masuk dalam kategori yang lain ni, tanda. Di antara mustajab doa juga ketika tengok ahwalus syarifah. Keadaan yang begitu mulia. Di antaranya, tanda semula. Doa saudaranya kepada saudaranya secara sembunyi. Dia panggil doa bi zahril ghaib. Tapi zaman Facebook, WhatsApp ni punah dah. Ada ni. Nabi kata apa? Apa makna doa secara sembunyi? Kita tahu saudara kita dalam susah. Kita ada waktu mustajab, kita doa, Ya Rabbi, tolonglah saudara aku. Kita tahu orang ni sedang sakit, kita doakan dia. Kata Nabi SAW, da'watul muslim li akhihi bi zahril ghairi mustajabatun. Bila seorang tu berdoa kepada saudara dia secara belakang, mana cara tuan dia tak tahu pun kita doa ke dia. Inda rasihi malakun muwakkalun. Allah Ta'ala hantar mari malaikat duduk depan kepala kita. Malaikat tu kata apa? Setiap kali kamu berdoa, qalal malak al muwakkal amin walaka bimislin. Amin, mu dapat sama juga. Maknanya kalau kita doa, Ya Allah sembuhlah penyakit saudara aku, dia duduk hospital, dia tak tahu pun. Kita tak ada SMS, tak ada WhatsApp dia. Kan? Allah, malaikat kata, amin, sembuhlah penyakit dia tu dan sembuh juga penyakit kamu. Cerita ni, hadis ni sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Suami ni bila dia satu hari dekat nak buka puasa, dia teringat kepada kawan dia tak ada isteri. Dengar cerita ni, cerita menarik. Orang ni tak ada bini. Dia kata kesiannya dia, siapa dia lah masak dia nak buka puasa. Aku nak ada isteri, lelah mari duduk masak ni. Dia pun angkat tangan doa, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, Ya Allah, Ya Tuhanku. Dia permulaan doa baca dah. Rezekilah kepada saudara aku mamak yang tak ada bini tu, bagilah kepada dia isteri yang solehah. Tengah duduk doa ni, isteri dia mari bawa sodek mari. Bang, berhenti, stop doa. Hei, aku doa untuk mamak, apa kau sibuk? Rupanya bini dia belajar dah hadis ni. Bila suami dia doa, malaikat mari, amin. Ya Allah, perkenankanlah doa dia ni, berilah isteri kepada mamak, walaka bimislihi, dia pun boleh juga. Si pendoa ni boleh juga. Jadi bini dia tahu. Dia kata, abang, doa benda lain lah, jangan doa bak ni. Hak ni tak boleh, doa di zahril ghaib. Sebab abang dapat juga malaikat tolong doa. Jadi siapa-siapa nak doa, tak berani, tolong doa untuk orang lain, insya-Allah malaikat tolong aminkan awak. Jangan duk cari pasal lah. Boleh-boleh Ramadan ni. Lama mari sodek terbaik daripada dapur ke, nyakit pula kita tak. Yang kedua, kita kena ambil juga keadaan yang baik. Siapa dia tidur, nak tidur, dia ambil wudu, dia baca zikir-zikir belum tidur. Tidur dalam keadaan berwudu, tidur dalam lambung kanan kan. Bila dia sedar tengah malam, ya ta'arraf minal lail, sedar celak, dia pun berdoa. Kita mintalah kebaikan dunia akhirat, Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada dia. Kalau dia boleh bangun solat lagi baik. Yang ketiga, da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Orang musafir ni kita kena pesan dia suruh tolong doa. Jangan duk pesan suruh balik ke Piyah ya. Alah, ke Piyah pula main enjin mari Mekah kan. Baik suruh dia doa. Yang keempat, da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tu bila khususnya ketika dekat dengan nak berbuka puasa. Banyak hadis Nabi sebut salasu da'awatin mustajabah, 3 doa yang diperkenankan, la syakka fihinna, tidak ada keraguan sama sekali. Siapa dia? Yang pertama, da'watul walid, doa bapa ibu bapa kepada anak-anak. Hati-hati jangan doa tak baik. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang bermusafir. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Ada dalam hadis lain, dan as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia
berbuka, wa fi riwayatin hina yuftir, ketika dia nak buka puasa. Mana orang puasa. Baiklah, kita berpindah pada kategori yang kedua. Kategori yang pertama tadi, kategori memilih waktu yang baik dan juga pilih keadaan yang baik. Waktu yang baik ada 7, keadaan yang baik ada 4. Kita pindah pada kategori yang kedua, min adabid du'a. Di antara adab doa itu, eloknya kita berdoa menghadap ke arah kiblat dan angkat tangan. Dia 2 cara angkat tangan ni. Tanda tuan-tuan. Kalau kita doa biasa, kita doa macam ni. Dia panggil isti'tah, macam kita nak minta benda setakat tu. Tapi kalau isu besar, kita kena doa sampai gini tangan kita. Kan Nabi kita SAW sewaktu peperangan, Nabi kita angkat doa, angkat tangan berdoa sampai jatuh, kayak ridak dia jatuh tabaru. Sewaktu nak minta hujan, Nabi kita angkat tangan berdoa, sahabat kata nampak putih ketiak dia. Kan Nabi kita pakai ridak baju dia, nampak putih. Kalau doa biasa, seperti Nabi kita di Arafah, di atas unta dia berdoa, isti'taf, macam orang minta gini. Ada kita pun tengok keadaan. Kalau kita doa biasa ni beginilah. Tak payahlah angkat tinggi, begitu kan? Itu untuk waktu istisqa, waktu nak doa apa ni, halah orang panggil tawarik, waktu perang, gitu dah. Baik. Yang ketiga, tulis adab yang ketiga. Khafdus saut, perlahankan suara. Tak perlu kita bernepik derah-derah kuat-kuat, jangan. Kita perlahankan suara kita. Sebab apa? Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, tanda. Surah Al-Isra ayat 110. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Jangan terlalu keras suara dan jangan perlahan siapa tak dengar. Biar bunyi. Kalau orang ada makmum belakang boleh amin. Ni tidak ni, imam-imam kita, mentah-mentah dia pakai mic hot duduk sini ni. Ni, mic hot tepi mulut ni kan. Yang ada pakai macam pilot kapal terbang tu sini. Allahnya berdoa tu gak 3 kilometer dengar lagi. Kita ingat ke penuh masjid, masuk dalam masjid 5 orang je belakang dia. Kita kena mura'ah. Dalam masjid ni ada orang masbuk baru masuk masjid, ada orang duk doa sendiri. Kenapa kita nak paksa orang suruh ikut kita belakang? Maka hati-hati imam-imam, jangan duduk bertempik melaung dalam bak doa, kita perlahan-perlahan. Tapi biarlah, kalau kita doa untuk orang amin, biar orang itu dengar. Tapi kalau doa seorang kita, tak payahlah kita dengar kita seorang. Dan ingatlah hati-hati dengan perangkat syaitan. Ni lepas kita berdoa, masuk dalam Facebook. Ya Allah, saya Alhamdulillah puas hati. Sahabat saya sakit di Malaysia, saya sudah doa dekat Kaabah. Ini tidak termasuk dalam doa bizahril ghaib. Doa mencari glamour, cari sum'ah nama dia. Ini bahaya sekali. Pernah sahabat kita angkat suara ketika naik bukit. Allahu Akbar. Nabi kata, ya ayuhan nas, arba'u ala anfusikum. Kamu kesianlah kepada diri kamu tu, jangan duk bertempik. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Bukan panggil Tuhan yang tuli, Tuhan yang tidak ada. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Allah Taala bersama kamu, Tuhan dengar apa yang kamu. Jadi tak payah kita tepik-tepik. Tolong nasihatlah kepada imam-imam, kan? Imam-imam jangan kuat-kuat dia punya duduk zikir, pelan-pelan. Adab yang keempat, adamul i'tida' fi doa, jangan melampau dalam doa. Minta pelik-pelik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak syurga ada 100 bilik. Bidadari 1000 orang. Ni apa cerita? Atas menu dengan Tuhan pula. Atas katalog, la. Cukuplah kita kata, ya Allah, aku nak masuk dalam syurgamu. Surah Al-Firdaus al-A'la minal jannah, itu tidak jadi masalah. Ataupun kita minta nak segera, ya Allah, aku nak minta wis lalu. Oh, jangan. Itu dia panggil i'tida' dan doa. Ataupun doa benda yang tak logik. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah aku ni muda semula, umur 20 balik. Itu dia panggil benda tak logik. Ya, ataupun benda dosa. Ya Allah, ya Tuhanku, putuskanlah hubungan silaturahmi orang ni, itu tidak boleh. Ada yang kelima, at-tadarru' wal khusyu'. Inilah kita ada sifat tadarru', berendah diri, khusyuk dan sangat-sangat mengharapkan Allah Taala kabulkan. Itu adab yang kelima. Adab yang keenam adalah kita minta, jangan teragak-agak. Nabi kata, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu minta dalam keadaan kamu nak. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa aku. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pada aku. Jangan kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau nak beri, tak beri. Alhamdulillah, kalau kau tak nak beri pun tak apa. Itu kita minta dengan penghulu kampung kita, boleh cakap macam tu. Tuan,
Ini permohonan saya. Kalau Tuhan nak lulus, alhamdulillah. Kalau Tuhan tak lulus, tak apa. Nasib saya. La, kita dengan Allah, wal ya'zimil masalah. Minta terus. Dan juga dalam keadaan khusyuk, jangan duduk khoya. Ni kita ni setengah ni, amin. Mata duduk tengoklah kata, telinga duduk dengar benda, kan? Ataupun mata duduk tengok handphone, amin, tak jadi. Sebab Nabi kata, wa'lamu annallaha la yastajibu du'ain min qalbin la ghafilin lahin. Allah Ta'ala tak memperkenankan doa daripada hati yang lara, yang lalai. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kata di Sufyan bin Uyainah, la yamna'anna ahadakum minad du'a. Janganlah menyebabkan, oleh kerana kita tahu kita dosa banyak, kita maksiat banyak, kita pun tak mahu doa. Aku ni tak layak untuk doa ni, banyak dosa. Kata di Sufyan, doa aja. Fa inna Allah azza wa jalla ajaba doa syarril khalqi iblis la'anahullah. Allah Ta'ala perkenankan doa iblis, makhluk yang paling jahat atas dunia ni. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kekalkan aku hidup ni sampai akhir kiamat. Tuhan perkenankan doa. Iblis hak jahat apa Tuhan perkenan? Apalagi kamu orang yang beriman. Allahu Akbar. Yang ketujuh adalah dia sentiasa yulih fi doa. Kita minta sungguh-sungguh. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dan ulang 3 kali. Benda-benda yang penting, ulang 3 kali. Yang ke-8, adab doanya kita kena mula dengan bismillah, sebut nama Allah Ta'ala, puji Allah, selawat kepada Nabi SAW, dan akhir nanti kita selawat juga. Tengah-tengah tu bacalah bahasa Melayu ke bahasa Jepun, dipersilakan. Yang ke-9, adab batin dalam berdoa, iaitulah kita kena taubat kepada Allah SWT, kita kena hantar balik wara orang. Jangan kita duduk doa tapi kita duduk bergeluman dengan dosa-dosa yang kita tak nak taubat, itu pun sukar. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar kata apa? Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Aku tak mikir Tuhan perkenan ke tidak doa aku, tapi aku duk mikir aku doa ke tidak. Bila Allah Ta'ala ilhamkan aku berdoa, bermakna di sana adanya perkenan. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kata di Abu Darda, jiddu bidu'a. Kuatlah kamu berdoa. Fa innahu man yukthiru qara'al bab yushik an yuftah. Siapa dia banyak kali dia ketuk pintu, akan dibuka pintu itu. Itu kata-kata sahabat. Allahu Akbar. Kata Huzaifah, la ya'tiyan 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa manusia ni tidak dapat selamat kecuali orang yang berdoa sebagaimana permohonan orang yang tenggelam air. Orang tenggelam air ni dia minta tali ke pelampung ke apa benda, kan, buah kelapa apa boleh tolong campak, yang penting dia boleh bergantung. Maknanya kita ni sangat-sangat mengharapkan doa daripada Allah Azza wa Jalla. Saya pergi kepada adab yang ke-10, adamul ajalah, jangan gopoh nak suruh cepat. Saya 3 tahun dah doa ustaz, tak terima lagi, kita kata jangan duduk main lah. Baik, kita pergi kepada beberapa perkara yang jangan dibuat. Perkara yang tidak baik kita dalam doa. Yang pertama sekali, kita doa ke atas diri kita sendiri atau keluarga kita, doa binasa, jangan. Ni mak ayah ni kadang-kadang nak makan, nak basah, menatai celaka pun. Jangan. Kalau waktu pintu langit terbuka, binasa terus anak awak. Jangan. Yang kedua, jangan terlalu kuat mengangkat suara berdoa, pelan-pelan. Yang ketiga, jangan guna bahasa sajak, terlalu kuat bersajak-sajak dari doa ni, tu tak bagus juga. Yang keempat, al-i'tida' fi doa, dipanggil melampau dalam doa, macam tadilah. Doa putus silaturahim, doa nak minta benda haram, doa atas menu ke Tuhan, nak dalam syurga tu apa makan yang kita nak makan, itu dipanggil melampau. Baiklah para jemaah sekalian, di antara doa juga, kita jangan berdoa binasa kepada orang, tapi kita doakan supaya Allah Ta'ala beri hidayah. Contohnya kita tengok orang ni menulis di Facebook dia, menyalahi syariat. Kita kata, ya Allah hancurkan dia. Kita kata, ya Allah hidayahkan orang ni. Jadi pernah satu hari, puak-puak Daus ni satu kabilah, deraka dia, tak mahu masuk Islam. Jadi ada orang mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, doalah kepada At-Tufail. Mari, dia kata, ya Allah, doalah binasa pada Daus. Nabi kita tukar doa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, hidayah pada Daus, hantar mari, biar dia masuk Islam. Alhamdulillah, Masya Allah, puak-puak Daus ni mari, berjujuk masuk Islam. Ada juga orang Islam, ya, mari, ya Rasulullah, doalah ke atas hancur puak-puak kafir tu. Nabi kata, inni lam ubasul la'anan
Aku bukan dibangkit oleh Allah Ta'ala sebagai pelaknat, tapi aku dibawa sebagai rahmat. Masya Allah, tabarakallah. Kecuali orang kafir yang jahat, yang khianat, itu kita kena doa. Doa khas. Jangan kata, ya Allah binasalah semua kafir atas dunia. Tak boleh. Bukan semua orang kafir itu jahat. Ada orang yang bukan Islam, jiran kita, kawan kita, baik. Maksudnya kita kena kata, orang kafir yang jahat, macam Yahudi, Zionis. Itu baru kita kena fokuskan kepada doa. Jangan tidak ni setengah ustaz-ustaz katanya backing doa. Ya Allah binasakanlah semua kafir atas dunia. Tak boleh. Kita bukan Nabi Nuh. Nak suruh doa semua mati orang kafir. Kan? Nah, maka kita doa orang kafir yang zalim, pemimpin yang zalim, kita boleh doakan. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itulah di antara tadabbur kita kepada ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. InsyaAllah kita akan sambung lagi tadabbur kita di akhir ayat. Surah ayat puasa ni 18 berakhir di 186, 187 tadi kan, 187. Kemudian kita akan penutup dia 188. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. InsyaAllah kita akan tadabbur. Dan ada lagi lah beberapa siri tadabbur daripada ayat-ayat puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala khitamkan Ramadan kita pada tahun ini dengan keadaan kita diterima amalan kita, dibebaskan daripada api neraka, dan Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melalui beberapa hari 10 terakhir Ramadan dalam keadaan kami lemah beribadat kepadamu, tapi mengharapkan rahmat-Mu. Dalam keadaan kami melakukan kesalahan, tapi mengharapkan afu, kemaafan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemaafan kepada kami. Ya Allah, maafkanlah dua ibu bapa kami. Ya Allah, maafkanlah orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, senaraikan kami dan keluarga kami semua, dua ibu bapa kami dan orang-orang yang kami sayangi, termasuk di kalangan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kembalikan kami dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan dalam keadaan kami sihat walafiat pada tahun-tahun yang akan datang, dalam keadaan kami penuh beribadat kepada-Mu, ya Allah. Dan kami juga memohon supaya Engkau hilangkan penyakit COVID ini, penyakit wabak ini, supaya kami dapat menjalani kehidupan yang biasa, dan juga kembali kami ke rumah-rumah-Mu dalam keadaan aman damai, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.